Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wafiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Izalatu al-Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wal nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Okey, suara okey tak? Okey, suara. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Baik. Bunyi yang ni kuat. Okey, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahadah. Perempuan mustahadah adalah perempuan yang darah dia keluar melepasi 15 hari tanpa berhenti. Seorang perempuan yang darah dia keluar lebih daripada 15 hari tanpa berhenti, maka perempuan itu adalah perempuan mustahadah. Yang mana perempuan mustahadah dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya mustahadah ghairu mumayyizah, yang keduanya mustahadah mumayyizah. Silap. Mustahadah terbahagi kepada dua. Yang pertamanya mustahadah ghairul mutahayyirah, yang keduanya mustahadah mutahayyirah. Kita ada mustahadah yang bukan mutahayyirah dan kita ada mustahadah yang mutahayyirah. Jadi bahagian yang pertama adalah mustahadah yang bukan mutahayyirah. Mustahadah yang bukan mutahayyirah dia terbahagi kepada empat. Yang pertamanya nama dia mubtada'ah mumayyizah. Yang keduanya nama dia adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiganya nama dia mu'tadah mumayyizah. Yang keempatnya nama dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Dalam empat ni, mubtada'ah mumayyizah dengan mu'tadah mumayyizah hukum dia sama. Dalam empat ni, mubtada'ah mumayyizah dengan mubtada'ah mu'tadah mumayyizah hukum dia sama. Apa maksud mubtada'ah? Mubtada'ah adalah perempuan yang kali pertama datang darah. Tiba-tiba darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Manakala mu'tadah adalah perempuan yang sebelum ni datang dah darah. Bulan ni darah keluar melebihi 15 hari. Maka dinamakan sebagai mu'tadah. Mumayyizah maksudnya adalah dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat. Mungkin dua sifat, mungkin tiga sifat. Okey, apabila dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat, maka hukum dia, darah yang kuat itu adalah haid dan darah yang lemah itu adalah istihadah. Dengan empat syarat. Syarat yang pertama mesti darah yang kuat kena cukup sehari semalam. Syarat yang kedua, darah yang kuat jangan lebih daripada 15 hari 15 malam. Syarat yang ketiga, darah yang lemah jangan kurang daripada 15 hari 15 malam. Dengan syarat kalau darah tu keluar secara berterusan. Syarat yang keempat, darah yang kuat saat ni kena keluar secara bersambung, jangan diselang-seli dengan darah yang lemah. Apabila cukup empat syarat tadi, maka darah yang kuat itu adalah haid
manakala darah yang lemah itu adalah istihadah. Sama ada perempuan itu adalah perempuan mubtadaah ataupun perempuan mu'tadah. Okey, jelas. Berapa dah? Dua situ kan. Yang ketiganya mubtadaah ghairu mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang darah, yang mana darah dia keluar lebih daripada 15 hari. Telegram masalah. Anda tak on kan? Ya. Kejap. Okey. Ada masalah lain ke Telegram ni? Tak ada. Sekejap. Anda buat semula. Okey. Okey dah. Betul. Boleh. Okey, minta maaf banyak Telegram ada masalah sikit saat ni. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bincang dah berkenaan dengan perempuan mubtadaah mumayyizah dengan mu'tadah mumayyizah. Hukum dia sama. Tinggal lagi mubtadaah ghairu mumayyizah. Perempuan yang kali pertama datang darah, tiba-tiba darah keluar melepasi 15 hari tanpa berhenti, dan darah tersebut satu sifat. Darah tersebut benda satu sifat. Ataupun darah tersebut dua sifat ataupun tiga sifat, tetapi tidak cukup syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang kita sebut 4, maka dia mengambil hukum perempuan ghairu mumayyizah. Maka haid dia adalah sehari semalam. Kalau darah keluar sampai ke hari yang ke-30, maka 29 hari itu adalah istihadah. Kita boleh faham? Selesai tak? Yang keempatnya yang kita nak bincang ini adalah mubtadaah mu'tadah ghairu mumayyizah. Perempuan yang pernah dah datang haid sebelum daripada nizak. Sebelum ni tak ada masalah. Ni tiba bulan ni ada masalah. Bulan ni ada masalah. Yang mana pada bulan ni darah dia melepasi 15 hari tanpa berhenti, dan dia melihat darah keluar atas satu sifat sahaja daripada hari pertama sehingga hari yang ke-16, satu sifat, maka dinamakan dia ghairu mumayyizah. Dan sama juga kalau dia melihat darah keluar lebih daripada satu sifat tetapi tidak cukup syarat tamyiz, maka dia mengambil hukum ghairu mumayyizah. Haid dia adalah mengikut adat sebelum daripada ni, kadar dan waktu. Kadar ni tengok awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan, kena kira bulan Islam. Waktu ni silap. Kadar ni kira berapa hari. Betul kan? Berapa hari kadar. Manakala waktu, anda sebut benda tak ni? Anda silap. Anda silap tak ni? Okey. Waktu kira awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Kadar ni kira berapa hari sebelum daripada ni. Okey, boleh? Boleh faham? Sebagai contoh, kita tak nama kita kata nama Meknak. Meknak ni sebelum ni haid dia 7 hari. Sebelum ini haid dia 7 hari. Suci dia 22 hari. Okey, daur dia berapa hari semua sekali? Haid dia 7 hari, suci 22 hari. Daur dia berapa hari? Daur. Apa makna daur? Kitaran haid dan suci berapa hari semua sekali? 29. Berapa hari? 29. Okey, 29 tu dipanggil daur dia, kitaran haid dan suci. 7 hari tu bermula 2 hari bulan. 2 hari bulan 3 4 2 3 4 5 6 7 8. Sebagai contoh, daripada 2 hari bulan hingga 8 hari bulan. Tiba-tiba bulan ni, sebagai contoh, tiba-tiba bulan ni datang 29 tu dah darah 29.
29 biasa 2 bulan. Ni 29 tu lebih. 30, 1, 2, 3 sampai lebih daripada 15 hari. Okey, nampak kan? Dan darah daripada hari 29 hingga lebih daripada 15 hari saat ni tu. Satu sifat. Merah belaka. Pekat sama, busuk sama sebagai contoh. Maka dia dinamakan dia mubtadaah ghairu mumayyizah. Jelas. Maka apabila sifat sama ataupun sifat berbeza tapi tidak cukup syarat tamyiz hak tu, maka hak dia kira adat sebelum ni. Adat sebelum daripada ni hak dia berapa hari? 7. Suci dia berapa hari? 22. Lepas tu kira adat sebelum ni. Okey, 7, 22 tu dipanggil kadar. Dan kira waktu pun waktu sebelum daripada ni. Waktu sebelum ni berapa bulan? 2 bulan. Jadi bermakna 29, 30, 1 istihadah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haid. 9 sampai ke atas pula dikirakan sebagai istihadah. Okey, itu maksudnya kena kembali kepada adat, kadar dan waktu. Hak yang sebelum daripada ni. Jelas tak? Dan kita minta Zul tulis ya. Kalau dang Zul tulis. Zul tulis, Zul post dalam benda komen ya. Okey. Jelas dah? Hak ni hak yang kita nak bincang ini. Katanya as-suratu, kita muka surat apa? 59. As-suratul rabi'ah. Betul. Rupa gambaran ar-rabi'ah yang keempat. Gambaran yang keempat daripada perempuan mustahadah ialah al-mu'tadatu ghairul mumayyizah. Perempuan mu'tadah. Apa makna mu'tadah? Yang pernah beradat dah datang darah sebelum daripada ni. Dia beradat ni bukan mesti banyak kali. Sekali pernah berlaku sebelum daripada ni kira mu'tadah dah. Jelas. Mu'tadah ghairul mumayyizah, yang tidak dapat membezakan sifat darah. Dengan maksud dia melihat darah hanya satu sifat sahaja. Ataupun dia melihat darah lebih daripada satu sifat. Tetapi tidak cukup benda. Tidak cukup syarat benda. Syarat tamyiz. Maka hukum dia adalah seperti ghairu al-mumayyizah. Okey, dia hurah dulu. Apa maksud al-mu'tadah ghairul mumayyizah? Wa hiya allati sabaqa laha haidun wa tuhurun walau marratan. Iaitu allati ay al-mar'atu allati, perempuan yang sabaqa laha haidun wa tuhurun, yang telah terdahulu baginya haid dan suci. Sebelum daripada ni berlaku dah haid dan suci pada dia, maka dinamakan dia sebagai benda mu'tadah. Walau marratan, walaupun sekali je. Jadi masa umur 14 mula keluar darah. Okey, mula keluar darah 7 hari, lepas tu suci 22 hari. Bulan yang kedua datang darah melebihi 15 hari, maka dinamakan dia sebagai benda mu'tadah. Sebab pernah dah keluar darah sekali sebelum daripada ni. Faham lagi? Itu maksud walau marratan, walaupun sekali. Tapi dia saat itu adz-dzakiratu liqadri haidhiha wa waqtiha. Liqadri haidhiha wa waqtih. Dia ingat kadar haidnya dan waktu. Okey, kadar berapa hari? Bilangan berapa hari? Faham lagi? Waktu dia awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Jelas tak Min? Kita ada kadar, dia adat ni dia ada dua, merangkumi dua, kadar dan waktu. Kadar maksudnya bilangan dia berapa hari. Waktu maksudnya awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan. Begitu, kalau begitu keadaan dia, faturaddu lahuma, maka dikembalikan akan perempuan tersebut al-mu'tadah ghairul mumayyizah, dikembali lahuma bagi keduanya. Keduanya kembali kepada mana? Ail haidhi wa tuhri qadran wa waqtan. Kena kembali kepada keduanya, kepada haid dan suci, kadar dan waktu. Faham tak yang? Haid dia berapa hari sebelum ni, suci berapa hari. Kena kembali situ. Okey, jelas tak? Jelas tak Min? Kita buat contoh dah saat ni Kang. Tengok contoh Meknak saat ni. Tengok Zo ada dah. Awak mari contoh Meknak, tulis contoh Meknak. Tak? Gana Zo contoh Meknak Zo. Okey, Meknak haid dia 7 hari, 2 bulan hingga 8 bulan, suci 22 hari, daur 29. Situasi sekarang 29 hari bulan hingga 20. Darah merah berterusan. 29 hari bulan hingga 20. Dah gana pula orang kata 29 hingga 20. 29 tu bulan lain, 20 tu bulan lain. Takut orang tak faham. Mana pula Zo jadi pening kat mana ni? Tak 20 kediang, 29 dulu. Orang 20 dulu ngira bandar tak Zo Bukan. 29 tu bulan lain, 20 tu bulan lain. Betul tak? Maka
29 istihadah, 2 hingga 8 haid, 29 hingga 1 istihadah, 2 hingga 8 haid, 9 hingga 20 juga dikirakan sebagai istihadah. Jelas tak? Okay, habis. Cuma katanya wa yalzamuha fi awwali dawrin an tumsika 'inda mujawazatil 'adati amma yahrumu bil haidhi la'allahu yanqati'u qabla aktharihi fayakunu kulluhu haidha. Tapi wa yalzamuha wajib. Wajib. Ha kembali kepada perempuan tersebut. Okey, ha tu dipanggil i'rab jadi maf'ul bih muqaddam tu. Antum sikatu fa'il bagi yalzamuha. Wajib akan dia pada permulaan daur, permulaan kitarang saat ni tu. Pada awal daur, awal kitarang, wajib dia kena tumsik, dia kena menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang kepada perempuan yang haid. Dia kena tahan diri inda mujawazatil 'adah, ketika melampaui adat. Melepasi adat dia kena tahan dulu. Maksud dia kena ambil hukum haid dulu. Dia tidak boleh buat perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Dia kena tahan di sisi mujawazatil 'adati, kena tahan amma ta'alluq pada tumsika, daripada perkara. Dia kena tahan melakukan perkara yahrumu yang haramlah ia bil haidhi dengan sebab haid. Sebab dia la'allahu barangkalinya darah tersebut yang qati' berhenti qabla aktsarihi sebelum daripada sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari, fayakunu kulluhu, maka adalah darah tersebut kesemuanya adalah haidan, haid. Faham tak? Okey, cerita dia lagu mana? Saat ni kita buat contoh makna. Makna pula. Saat ni makna ni makna pula. Makna okey, tengok balik. Makna sebelum daripada ni haid dia, sebelum daripada ni haid dia 7 hari, suci 23. Sebelum daripada ni haid dia berapa hari? 7 hari, suci berapa minggu? 23. Jadi berapa hari daur dia? 7, 23. Berapa hari daur dia? 30. Okey, makna sebelum daripada ni daur dia 30 hari. Tiba-tiba bulan ni darah keluar hari pertama. Okey, tak boleh dia semayang. Dia kena tahan daripada melakukan setiap perkara yang dilarang kepada perempuan yang haid. Kerana pada zahirnya darah tersebut adalah darah haid. Okey, boleh faham? Hari pertama merah, kedua merah, ketiga merah, keempat merah, kelima merah, keenam merah, ketujuh merah, ke-8 merah, ke-7 merah. Okey, sama dah. Hari ke-8 masih lagi ada. Jadi sebelum ni ada hari ke-8? Tak ada. Okey, sekarang ni darah pada hari ke-8 masih lagi keluar, jadi bermakna darah telah melepasi tempoh adat dia. Adakah ketika darah melepasi tempoh adat, perempuan saat itu boleh kata tu darah istihadah? Tak boleh. Sebab dia sebab sebanyak-banyak haid 15 hari, dan adat seseorang perempuan dia boleh berubah. Pada hari ke-8 orang puang saat itu, maknah saat itu dia tak boleh. Benda nak semayang, nak mandi tak boleh lagi. Apabila darah melepasi melepasi adat, dia kena menahan diri dia daripada melakukan perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid. Dia kena ambil hukum haid lagi. Sebab dia mengharapkan darah saat itu berhenti sebelum hari yang ke-16. Andai kata darah tu berhenti sebelum daripada hari yang ke-16, hari ke-15, ke-14, ke-13, maka kesemuanya adalah haid walaupun berbeza dengan adat sebelum daripadanya. Jelas tak? Itu maksud dia. Mana? Wa yalzamuha fi awwali daur, dan lazim akan dia pada permulaan pusingan istihadah itulah. Bukan pusingan kesemua sekali, pada awal pusingan istihadah dia kena tahan di ketika melampaui darah akan adat kebiasaan. Dia kena tahan amma tu takluk pada tumsik, daripada apa yang haram dengan sebab haid. La'allahu yanqati' qabla akthari fayakunu kulluhu haidan. Okey, wa fid dawri tsani wa ma ba'dahu taghtasilu bi mujarradi mujawazatil 'adah. Dan barang yang selepas daripadanya, wa fid dawri tsani, dan pada daur yang kedua, pada kitaran yang kedua, kitaran istihadah yang kedua, wa ma ba'dahu, dan barang yang selepas daripadanya daur tsani, daur yang ketiga, daur yang keempat, taghtasilu, mandilah ia bi mujarradi mujawazatil 'adah, dengan semata-mata melampaui adat. Daur yang kedua, daur yang ketiga, darah melepasi adat, terus dia kena wajib mandi dan sembahyang. Faham tak, Mi? Okey, kita buat contoh.
Okey, dia saudara Juding Al-Karami, dia kata ustaz post dalam tali juga Okey, hamba sebenarnya hamba tak down nak post bah. Hamba tak naik ni, kita suruh Ustaz Zul lah. Ustaz Zul tolong post dalam Telegram juga. Faham? Tu kerja Ustaz Zul. Baik. Okey, dengar molek Kita buat contoh sekali lagi. Saat ni mula-mula kita buat contoh makna selesai dah. Makna selesai dah. Lepas tu kita nak contoh siapa pula yang ketiga ni, Mi? Bunga. Bunga pula. Ni nak ke nama bunga? Okey, bunga. Mek bunga. Bunga ni sebelum daripada ni haid dia 6 hari. Suci dia 22 hari. Okey, sebelum ni bunga haid dia 6 hari, suci 22 hari. Okey, berapa semua sekali daur dia? 28 hari. Okey, tiba-tiba bulan ni. Okey, ni daur yang pertama istihadah. Okey, ni daur yang pertama istihadah. Okey, daur yang pertama. Bulan ni daripada hari pertama. Nah, tengok. Okey, kita buat contoh yang lebih jelas. Contoh yang lebih jelas. Bunga haid dia sebelum ni 6 hari. Mati molek. Haid bunga sebelum ni haid dia 6 hari. Suci dia 28 hari. Suci dia berapa hari? 28 hari. Bunga haid dia 6 hari. Suci dia 28 hari. Silap. Banyak sangat suci 28 hari. Okey, kita buat gini lah. Gini. Haid dia 6 hari. Okey, haid dia 6 hari. Suci dia 24 hari. Okey, kita kata. Dia haid dia 6 hari. Suci dia 24 hari. Dan hak yang lepas dah, biasanya 4 hari bulan baru darah dia mari. 4 hari bulan Islam darah dia mari. Biasa gitu, 4 hari bulan mari. 4 hari bulan mari. Kalau awal sejam, kalau lewat sejam, gitu je. 4 hari bulan. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, daripada 4 hingga 9. Okey. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 hari. Yalah, kira-kira tak apalah, kira mudah je. Kalau nak kira daripada hari ke-4, hari ke-5, jadi payah pula. Kita kira mudah je. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Kita kata tak 6 hari lah, mudah. Tapi kalau kira mungkin baru 5 hari. Sebab daripada hari 4 ke hari ke-5 sehari semalam kan. Jadi kita kira mudah-mudah je. Kita buat kira mudah-mudah sahaja. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mungkin kita kata start daripada 3 hari dah darah. Okey kan? Okey, 6 hari. Tiba-tiba bulan ni hari ke-28, maksudnya bulan hak yang tubik darah 28 datang pula darah. 28 datang pula darah. 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sehingga melepasi 15 hari. Faham? Okey, ni dipanggil daur yang pertama bagi istihadah dia. Daur yang pertama bagi istihadah dia. Faham tak kian? Baik. Jadi pada asalnya apabila darah dia keluar pada 28, kita kata 28 ni kan. 28, 29, 30, 1, 2 dia tak boleh sembahyang. 3 cukup dah 6 hari tak boleh sembahyang. 4 tak boleh sembahyang walaupun lebih daripada tempoh adat dia. Sebab dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. Apabila darah berhenti sebelum hari yang ke-16, kesemuanya haid. Sampai ke hari ke-16 tak berhenti lagi darah. Dia tengok darah daripada hari 28 hingga sekarang lah ni lebih daripada satu sifat. Maksudnya dia ghairu mumayyizah. Satu sifat. Apabila satu sifat, maka dia kena kembali kepada adat sebelum ni. Adat sebelum daripada ni kadar dia nari, waktu dia start daripada 4 hari bulan sampai 9. Betul tak itu? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka untuk bulan ni 4 hingga 9 adalah haid. Okey, boleh? Nampak tak tu? 4 hingga 9 adalah haid. Jelas tak? 4 hingga 9 adalah haid. 4 hingga 9 adalah haid. Manakala 28 hingga 3 adalah istihadah. Begitu juga lepas daripada 9 juga dihukumkan sebagai istihadah. Jelas tak? Okey, ni kalau sekiranya kitarang haid dia di antara 29 hari 30. Kitarang daur suci haid dia 29 30. Tapi ada juga orang perempuan kitarang suci dan haid dia berlaku dalam tempoh 20 hari. Faham tak Zul? Berlaku dalam tempoh apa hari? Katakanlah haid dia 4 hari, suci dia 16 hari. Gitu semua. 4 16, 4 16. 4 16, 4 16.
Jadi begitu. Jadi kitaran haid dia adalah dalam 20 hari. 20 hari sekali haid, sekali suci. 20 hari sekali haid, sekali suci. Maka ketika tu kita kena tengok nisbah kepada mana? Nisbah kepada mana? Nisbah kepada kadar haid dan suci. Sebab kalau kita nak kira waktu, sebab waktu dia benda tak sama kan? Faham tak kiam? Kena kira benda nisbah kadar sahaja. Berapa hari? Okey, boleh faham? Sebab haid dia kitaran berlaku dalam 20 hari. Jadi 20 hari ni 20 hari. Ada awal bulan, ada tengah bulan, ada akhir bulan. Jadi kita kena ikut turutan. Kita kena ikut turutan dia. Faham tak tu? Nampak tak? Okey, habis. Seterusnya kata dia. Okey, kita tak habis lagi. Kita tak habis lagi. Okey, kita kena ambil hak bunga semula. Hak bunga kita kata nari haid tadi kan? Lepas tu 24 hari suci. Betul tak? Betul tak gitu? Okey, nari haid 24 hari suci. Jadi daur dia adalah sebanyak 30 hari. Ni bulan ni. Ni daur yang pertama istihadah. Hari pertama darah merah, kedua merah, tiga merah, sampai ke 15 merah, 16 merah. Jadi daripada hari pertama sampai ke 15 dia tak boleh sembahyang. Sebab dia mengharapkan darah tu akan berhenti pada hari sebelum hari yang ke-16. Darah melepasi adat sekalipun tetap dia tak boleh sembahyang, tetap tak boleh mandi. Sebab sebanyak-banyak haid adalah 15 hari dan dia mengharapkan darah tu berhenti sebelum hari yang ke-16. Tiba-tiba hari ke-16 masih lagi ada. Okey, boleh faham? Maka di situ baru dia mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Jelas tak tu? Lepas tu apabila dia di situ dia tahu dia mempunyai darah istihadah, maka dia tengok start daripada awal sampai ke sekarang. Rupa-rupanya satu sifat sahaja. Maka kembali kepada adat dia. Adat dia sebelum daripada nari. Haid kan? 20 hari istihadah. 24 hari istihadah. Nari haid 24 hari istihadah. Maka untuk bulan ni nari haid 24 hari istihadah. Kalau darah keluar secara berterusan. Faham? Masuk bulan depan. Okey, ni dipanggil daur yang kedua. Bagi istihadah. Masuk bulan depan. 1 tubik darah, 2 tubik darah, 3 tubik darah, 4 tubik darah, 5 tubik darah, 6 tubik darah, 7 tubik darah pula. Tubik darah lagi 7. Okey, sebelum ni kita kata adat dia berapa hari? Nari. Hari ke-7 tubik darah. Okey. Pada daur yang kedua, apabila melepasinya adat, wajib dia kena mandi dan sembahyang. Kerana ternyata hak yang melepasi adat adalah istihadah berpandukan kepada bulan hak yang sebelum daripadanya. Betul tak gitu? Faham tak tu? Faham tak, Min? Tiba hak yang kita kata hari ke-7 tubik darah. Okey, dia kena mandi dan sembahyang dah. Hari ke-8 tubik darah, ke-9 tubik darah. Tiba-tiba darah saat itu memang lebih pula daripada 15 hari satu sifat. Maka bermakna hak yang dia buat tu betul dah. Tak perlu ubah benda dah. Tetapi andai kata pada daur yang kedua darah berhenti sebelum hari yang ke-15, sedangkan ketika melepasi adat dia telah mandi dan sembahyang, ternyata mandi dia tidak sah. Kerana darah tu hak yang melepasi adat, hak yang berhenti sebelum hari yang ke-16, semuanya dikirakan haid. Betul tak, Zul? Betul tak gitu? Okey, anda buat contoh. Kita buat contoh nama orang lain pula. Kita kena buat contoh banyak ni baru faham. Kita buat contoh nama orang lain pula. Okey, kita nak tahu nama dia. Ni. Nama kepek. Ya, orang ada nama kepek, ada nama buci, ada nama bulat, ada nama kembang. Okey, kita tak nama kepek. Siti kepek ni. Sebab mak dia tengok, ayah dia tengok, Allah, kepeknya hidung. Tak nama kepek lah mudah. Siti kepek nama dia. Baik. Jadi Siti kepek ni, sebelum ni haid dia 7 hari, suci dia 23. Jadi daur dia berapa hari semua sekali? 30. Okey, masuk bulan ni, hari pertama, 2, 3, 4, 5, sampai ke 15, 16 masih keluar darah, satu sifat. Maka kita kena kembali kepada adat dia sebelum ni. Berapa hari adat dia sebelum ni? 7 hari. Jadi hak ni, haid dia sebanyak 7 hari. Faham tak? Haid ni, haid dia berapa hari? 7 hari. Hak lebih daripada 7 saat ni tu, dikirakan istihadah. Cuma pada daur yang pertama bagi istihadah, darah yang keluar melepasi adat tetap dia kena hukum pada zahirnya sebagai darah haid. 7, 8 lepas adat dah kan? Dia kena hukum secara zahir darah haid. 9 secara zahirnya darah haid. 10 secara zahirnya darah haid. Sampai hari ke-14, 15 secara zahirnya darah haid, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh mandi wajib.
Hari ke-16 masih lagi ada, situ baru dia tahu dia mempunyai darah istihadah. Oleh kerana dia melihat darah satu sifat, maka dia kena jadikan adat hak yang sebelum sebagai ukuran. Sebelum 7 hari haid, 23 hari suci, hak ni juga kena bagi 7 hari haid, 23 hari suci. Okey, boleh faham? Tapi daur yang kedua bagi darah istihadah. Ni daur yang pertama istihadah, daur yang kedua. Okey, pusingan yang kedua darah istihadah. Bulan depan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluar darah. Hari ke-8 masih lagi keluar darah. Okey, ketika tu hari ke-8, mek kepek ni mesti kena mandi. Bulan pertama, daur pertama tak boleh mandi. Hari ke-8, daur kedua mesti kena mandi, mesti kena semayang, mesti kena puasa. Sebab dia? Sebab bulan lepas telah menjadi bukti lebih daripada adat itu adalah istihadah. Faham tak Zul? Okey, yang hari ke-8 ni mesti kena mandi dah, kena semayang, kena puasa. Okey, tiba-tiba daur yang kedua darah juga melepasi 15 hari. Sama dengan bulan sebelum. Okey, selesai. Memang betul dia buat. Betul dah dia buat. Faham tak Kiam? Tetapi ada tak kemungkinan darah saat itu tidak berterusan lebih daripada 15 hari? Ada kemungkinan. Andai kata pada daur yang kedua darah tidak melepasi 15 hari tapi melepasi adat, sedangkan dia mandi dah. Lepas daripada adat tu dia mandi dah. Hari ke-8 dia mandi dah. Tiba-tiba hari ke-11 darah berhenti, baru berhenti. 8, 9, 10, 11 darah berhenti. 12, 13, 14, 15 dah mari dah. Maka bermakna ke semua darah sampai ke hari yang ke-11 saat itu adalah darah haid. Kerana dia berhenti sebelum daripada hari yang ke-15. Jadi bermakna hak yang dia mandi dan sembah yang puasa tidak sah berlaku. Wajib dia kena mandi semula. Faham lagi? Sembahyang tak wajib dia qada, tapi puasa wajib dia kena qada semula. Okey, B. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak Giang? Contoh kita banyak Zul tolong tulis contoh Zul. Soalan daur tu apa maksud? Ambo keliru. Kitarang suci dan haid. Di asal daur ni kitarang. Tapi diguna untuk kitarang haid dan suci dan digunakan juga untuk daur bagi istihadah. Kitarang bagi istihadah. Faham tak lagi? Kena tengoklah penggunaan dia. Sebab tu dia kata wa fid dauri tsani, dan pada daur yang kedua, wa ma ba'dahu, dan apa yang selepas daripada daur yang kedua, iaitu daur yang ketiga, taghtasilu, mandilah perempuan saat itu bi mujarradi mujawazatil 'adah, dengan semata-mata melepasi adat. Semata-mata melepasi adat, maka dia kena mandi. Betul tak gitu? Baik. Katanya dah adat kita nak kata adat hak yang kita nak ambil tempoh dia, kita nak ambil kadar dia tu kira mana? Nanti kita akan jawab soalan daripada saudari bint Musa. Nanti kita akan jawab lagi. Baik. Katanya wa tathbutul 'adatu illam takhtalif. Dan sabit adat. Adat tu sabit. Maksudnya adat tu ditetapkan bimarratin dengan sekali. Okey, boleh faham? Adat ditetapkan dengan sekali. Sekali berlaku cukup dah, dipanggil adat dah. Tapi dengan syarat illam takhtalif, jika tidak menyalahi. Maksud benda? Jika tidak menyalahi. Maksud benda tidak menyalahi? Jika tidak berbeza. Okey. Jika tidak menyalahi, maksudnya jika tidak berbeza. Kita tengok dia buat contoh. Nanti kita akan tengok bagaimana berbeza pula Zul. Min. Faman hadat fi syahrin 5 ayyam. Maka barang siapa yakni seorang perempuan. Saat ni kepek habis dah. Kembang pula Min. Siti kembang. Okey. Barang siapa yang hadat, barang siapa yang datang darah haid fi syahrin, pada sebulan tu 5 ayyam, 5 hari. Okey. Kembang ni dia datang haid sebulan tu 5 hari. Okey, sebulan tu 5 hari dia datang haid. Thumma istuhidat. Kemudian lepas daripada 5 hari dia datang haid, kemudian dia keluar darah istihadah. Faham lagi? Okey, bulan Muharram dia datang haid sebanyak 5 hari. Muharram, lepas Muharram dia Safar. Bulan Safar darah lepas keluar lebih daripada 15 hari. Jadi bermakna pada bulan Safar dia datang istihadah. Pada bulan Muharram dia datang haid berapa hari? 5 hari. Bulan Safar dia datang istihadah
lebih daripada, maksudnya keluar darah lebih daripada 15 hari, bermakna dia datang istihadah. Maka katanya ruddat, dikembali akan dia, akan man, kita tahu makna siti kembang saat ni tu, dikembalikan ilal khamsah, kepada 5 hari. Jadi pada bulan Safar hak yang dia datang darah lebih daripada 15 hari, hak yang satu sifat, maka kira hik dia berapa hari? 5 hari. Sebab dia, sebab adat dia pada bulan Muharram 5 hari. Dan sekali, walaupun sekali, sabit dah, adat sekali. Maksudnya adat saat ni tu ditetapkan dengan sekali berlaku. Sekali berlaku sudah cukup untuk kita menetapkan adat bagi dia. Pada bulan Muharram tubik hik 5 hari. Pada bulan Safar darah keluar lebih daripada 15 hari. Dan satu sifat, maka hik dia berpandukan kepada apa yang berlaku pada bulan Muharram. Bulan Muharram 5 hari, jadi hak pada bulan Safar juga 5 hari. Hak lebih daripada 5 hari, hak tu dihukumkan sebagai benda, sebagai istihadah. Okey. Tengok faham tak lagi yang? Au kanat adatuhal mustamirratu khamsatan, ataupun adalah adatnya yang berterusan 5 hari. Min kulli syahr, daripada setiap bulan. 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Okey, dia mula keluar darah, katakanlah dia mula keluar darah pada bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram pula. 5 hari semua, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Semua gitu 5 hari. Tiba-tiba sebelum daripada berlaku istihadah, datang darah hik sebanyak 6 hari. Biasa 5 hari, tapi bulan ni jadi 6 hari. Bulan depan keluar darah istihadah, satu sifat, maka dia kena kembali kepada 5 hari ke kembali kepada 6 hari? Kembali kepada 6 hari. Maksud dia kembali kepada 6 hari, hik dia untuk bulan istihadah 6 hari. Sebab kita kata dah, adat sabit sekali, dan kita ambil bulan hak yang paling dekat sekali. Bulan hak yang paling dekat sekali. Sebab itulah dikata dia, au kanat adatuhal mustamirratu khamsah, ataupun adalah adatnya yang berkekalan 5 hari. Min kulli syahr, daripada setiap bulan. Thumma sarat, kemudian jadilah ia sittatan, 6 hari fi syahrin, pada satu bulan. Thumma ustuhidat. Okey, bulan lah sekali 6 hari, kemudian ustuhidat, datang darah istihadah. Ketika tu dikembalikan dia kepada 5 hari ke kepada 6 hari? 6 hari. Sebab dia kembali hak yang paling dekat. Walaupun sekali, kerana sabit dah, ataupun kerana sabit adat, walaupun sekali. Jelas tak? Sebab tu dia kata benda ruddat li sittah, dikembali akan dia kepada 6 hari. Zul tulis tak tu? Dah tulis? Tulis? Boleh? Ke tak dah? Tulis tu je, kopi hak saat ni, tak apa. Boleh? Okey, Zul tolong tulis. Supaya, sebab maring ada ada peserta kita hak yang mengikuti pengajian kita minta kita tulis. Jadi kita ambil beramal dengan hadis Zul. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala membantu seorang hamba selama mana hamba saat itu membantu saudaranya. Tak gitu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Sesiapa hak yang mempermudahkan kepada orang hak yang susah, maka Allah Taala permudahkan kepadanya dunia dan akhirat. Baik. Okey. Tadi kan illam takhtalif, jika tidak berbeza. Kalau sekiranya berbeza, nanti kita akan kesimpulan. Nanti kita akan kesimpulan. Wa in ikhtalafat wa intadhamat lam tathbut illa bimarratain. Dan jika berbezalah ia adat dia berbeza. Wa intadhamat, dan bersusun. Teratur molek adat dia. Adat dia berbeza tapi teratur. Ke tidak teratur? Teratur molek, intizam molek, teratur molek. Kata je lam tathbut illa bimarratain. Tidak sabitlah ia. Adat dia, adat yang berbeza. Mana? Adatuhal mukhtalifah saat itu. Adat ia yang berbeza saat ni. Baik. Tidak sabit illa bimarratain, melainkan 2 kali. Kalau adat dia berbeza dan teratur, kita nak menyabitkan adat yang berbeza dan teratur tu mesti sekurang-kurangnya berlaku apa kali? 2 kali. Sekurang-kurang berlaku apa kali, Ming? 2 kali. Baik. Contoh kan dia, contoh. Kita tengok contoh, kita faham. Ka'an hadat fi syahrin 3 ayyam.
seperti bahawasanya telah datang haidlah ia seorang perempuan fi syahrin pada sebulan tu salasata ayyam, 3 hari. Okey, bulan pertama 3 hari. Thumma fi syahrin, kemudian pada bulan berikutnya khamsah, 5 hari. Okey, bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari. Thumma fi syahrin sab'ah, kemudian pada bulan berikutnya 7 hari. Okey, bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari. Okey, 3, 5, 7. Faham? Thumma thalathatan, kemudian 3 hari, bulan keempat 3 hari. Thumma khamsatan, bulan kelima 5 hari. Thumma sab'atan, bulan keenam 7 hari. Okey, nampak tak? Okey, berlaku dalam Nang tengok. Bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari. Okey, tengok ni, berbeza ke tak? Berbeza. Lepas tu bulan keempat 3 hari, bulan kelima 5 hari, bulan keenam 7 hari. Okey, berbeza tapi susung molek. Dia tidak kata susung, melainkan kena 2 kali berlaku. Nampak tak susung? Jelas tak susung? 3, 5, 7, 3, 5, 7. Ha. Ni jadi berapa bulan dah 6 bulan gitu. 6 bulan dah kan? Bulan ke-7 berlaku istihadah. Apabila bulan ke-7 berlaku istihadah, dia tengok darah satu sifat saja, maka dia kena ambil adat sebelum ni. Faham? Dan oleh kerana adat dia berbeza dan susung molek, maka bulan ke-7 kira haid dia 3 hari. Faham tak ni? Faham tak? Bulan ke-8 kalau berlaku juga istihadah, haid dia berapa hari? 5 hari. Bulan ke-9 kalau berlaku juga istihadah, haid dia berapa hari? 7 hari. Bulan ke-10 kalau berlaku juga istihadah, haid dia 3 hari. 3, 5, 7. 3, 5, 7. Okey, boleh faham? Baik. Tengok dia katakan ni. Ka'an hadat fi syahrin thalathata ayyam. Dia datang haid pada sebulan tu 3 hari, kemudian fi syahrin pada bulan berikutnya khamsah, 5 hari. Thumma fi syahrin sab'ah, kemudian pada bulan berikutnya 7 hari. Thumma thalathatan, thumma khamsah, thumma sab'ah. Kemudian 3 hari, 5 hari, 7 hari. Thumma istuhidat fi sabi'. Kemudian datang darah istihadah pada bulan yang ke-7. Faturaddu, maka dikembali akan dia li thalathah, kepada 3. Nampak tak tu? Kembali kepada 3. Maksudnya pada bulan yang ke-7 saat itu haid dia berapa hari? 3 hari. Thumma khamsah, kemudian 5 hari. Kalau bulan ke-8 haid dia 5 hari. Thumma sab'ah, bulan yang ke-9 haid dia berapa hari? 7 hari. Okey, boleh faham? Jelas tak? Sebab dia li'anna ta'aqubal aqdari, kerana sesungguhnya benda sesungguhnya berturut-turut kadar-kadar li'anna ta'aqubal aqdaril mukhtalifah, kerana sesungguhnya berturut-turut kadar-kadar yang berbeza, qad sara 'adatan laha, sesungguhnya jadi berturut-turut kadar yang berbeza adat baginya. Nampak tak? Berturut-turut 3, 5, 7, 3, 5, 7. Jadi adat dia gitu dah. Maka kena tengok pada bulan mana yang jadi istihadah. Maka kena ikut turutan tersebut. Jelas tak? Jelas Faham tak ni? Okey. Sebelum kita pergi kepada hak yang berikutnya, kita buat kesimpulan hak ni dulu. Kita buat kesimpulan dulu. Ni hak yang payah ni. Kita kena bincang molek. Kita kena sebut beberapa contoh. Sebab hak ni hak yang payah. Hak yang kita sekarang ni kita bincang bab dia. Bab mu'tadah ghairul mumayyizah. Perempuan yang beradab. Maksudnya ada dah sebelum ni adab. Dia tidak dapat membezakan sifat darah. Maka haid dia adalah kembali kepada adat dia, kadar dan waktu. Okey, boleh faham? Sabit adat dengan sekali. Sabit adat dengan sekali. Apabila berlaku dah sekali gitu, maka ia dijadikan ukuran. Sebagai contoh. Okey. Nama seorang perempuan ni, kita kata nama dia Ayu. Ayu, umur dia 14. Dia keluar darah sebanyak 7 hari. Lepas tu, suci. Bulan yang kedua, hari pertama sehingga hari ke-16, darah satu sifat. Untuk bulan pertama, daur pertama bagi istihadah dia,
melepasi tempoh adat dia 7 hari, tetap dia tidak boleh sembahyang, tidak boleh mandi. Sebab dia tidak mengetahui dia mempunyai darah istihadah melainkan pada hari yang ke-16. Okey, boleh faham? Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 masih lagi ada darah. Ketika Ayu baru mengetahui dia mempunyai darah istihadah. Jadi kembali kepada adat dia. Adat dia berapa hari sebelum ni? 7 hari. Berapa kali baru berlaku? Sekali. Jadi 7 hari untuk bulan kedua adalah haid. Hari yang lebih daripada 7 adalah istihadah. Jelas tak? Jelas, ha? Okey. Kita buat contoh lain. Saat ni Ayu. Ni Ayah pula. Siti Ayah. Kan nama macam-macam kan? Ada. Okey, Siti Ayah. Siti Ayah ni sebelum ni haid dia 7, 7, 7, 9. 7, 7, 7, 9. Berbeza tak? Berbeza tak? Beza kan? 7, 7, 7, 9. Sebelum ni 7. Lepas tu 9. 7 3 kali, 9 sekali. Berbeza. Berbeza kadar sebelum daripada ni kan? Tapi dia tidak datang 2 kali, sekali je begitu. 7, 7, 9. Pada bulan, okey, 7, 7, 9. 7, 7, 7, 9. Jadi 4 bulan kan? Bulan kelima datang istihadah. Apabila datang istihadah, dia kena ambil adat sebelum ni. Ambil 7 ke ambil 9? Ambil 9. Kira adat yang paling dekat. Adat yang paling dekat. Ambil 9. Faham tak lagi? Kena ambil yang paling dekat, dia kena ambil benda 9. Okey. Kalaulah adat sebelum daripada ni berbeza dan dia susung molek. Contoh, saat ni Ayah. Lepas tu Shima pula. Kita letak nama Shima. Kita pergi Shimi. Okey. Lepas tu Shimu. Okey. Shima, orang Puang ni nama Shima. Tak kira lah ada dalam ni ke tak ada dalam ni. Kita tak ada kuasa untuk tak nama siapa-siapa. Nama orang Puang. Okey, Shima ni. Sebelum daripada ni, dia datang haid 4 hari. 5 hari, 6 hari. 4 hari, 5 hari, 6 hari. Okey, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Okey, berbeza tak? Adat dia. Susun molek tak? Tiba-tiba yang ketujuh datang istihadah. Apabila yang ketujuh datang istihadah, maka dia kena kembali kepada adat dia. Oleh kerana adat dia berbeza susung, maka kena ikut aturan. Dia benda 4, 5, 6, 4, 5, 6. Hak yang ketujuh kena berapa haid dia? 4. Yang ke-8, 5. Yang ke-9, 6. Lepas tu 10, 4. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Okey, jelas tak? Faham tak lagi? Okey, habis. Hak ni pula dikatakan ni. Fa illam tatakarrar. Maka jika tidak berulang, bi anistuhidat fi ar-rabi'ati ruddat lis-sab'ah in 'alimatha. Jika tidak berulang, hak tadi kan berulang 2 kali kan? Hak tadi buat contoh 3 5 7. 3 5 7 3 5 7. Berapa kali berulang? 2 kali. Hak ni kata tidak berulang. Memang amda haid dia dulu 3 5 7. Lepas tu bulan yang keempat jadi darah istihadah. Kita tengok fa illam tatakarrar. Jika tidak berulang, fa illam tatakarrar, jika tidak berulang. Bi anistuhidat fi ar-rabi'ah. Dia saat ni tu datang darah istihadah pada bulan yang keberapa ya? Fi ar-rabi'ah ay fil marrati ar-rabi'ah, pada ataupun dia kena kata sebenarnya fi ar-rabi'ah, dia kata fi ar-rabi'ah, kena kata fi syahri ar-rabi' ataupun fi, kita nak kata bukan ni sebab sebelum ni kata fi sabi' kan. Kenapa dia kata fi ar-rabi'ah? Fi daurati ar-rabi'ah dia kata. Daurah rabi'ah. Okey, dia kembali kepada daurah. Okey, pada bulan yang keempat datang darah istihadah. Okey, dulu dia hak dulu 3 4 3 5 7. 3 hari haid dia, 5 hari haid dia, 7 hari. Bulan yang keempat tubik darah istihadah. Faham tak tu? Sekarang ni berbeza tak hak sebelum ni? Berulang ke tak berlaku gitu? Tidak. Maka ketika tu kata dia ruddat lis-sab'ah. Dikembali akan dia kepada 7.
Berapa hari haid dia pada bulan istihadah ni? 7 hari. Sebab apa dia? Sebab adat awak paling dekat adalah 7. Kan? 3, 5, 7. Adat paling dekat adalah 7. Maka kira pada bulan yang ke-4 saat ni tu, haid dia berapa hari? 7. Tapi in alimatha, jika mengetahuilah ia akan dia. Kalau dia tahulah. Dia tahu kitaran hak akhir sekali. Kadang-kadang orang perempuan tu dia tahulah 3, 5, 7. Tapi hak mana akhir sekali? Tak ingat hak mana akhir sekali. Kalau dia tahu 3, 5, 7. Hak akhir sekali 7. Faham? Maka dia ambil akhir sekali 7 lah. Tu, kalau dia tahu. Kalau dia tak tahu, nanti kat lagi. Orang perempuan tu 3, 5, 7. Hak sebelum ni 3 kali sekali, 5 kali sekali, 7 hari sekali. 3 hari sekali, 5 hari sekali, 7 hari sekali. Tapi tak ingat hak mana akhir sekali. Tidak ingat. Tak ingat hukum dia lain. Ni awak ingat dulu. Walau nasiat. Dan jikalau lupa ia, tertibata tilkal maqadir. Dia lupa akan susunan kadar tersebut. Memang dia tahu 3, 5, 7. Tapi hak mana dulu, hak mana kediang tak tahu. Hak mana last sekali tak tahu. Aulam tangtazim. Ataupun tidak tersusun. 3, 5, 7 berlaku 2 kali. Tapi tak susun. Faham tak ni? 3, 5, 7. 7, 5, 3. Gitu. Asal, kalau susun 3, 5, 7. 3, 5, 7. Hak ni 3, 5, 7. 7, 3, 5. Lepas tu 5, 7, 3. Tak susun. Kalau susun je lah. Ni tak susun. Berlaku 2 kali tapi tak susun. Baik. Au lam yatakarrarid daur. Ataupun tidak berulang. Tidak berulang daur. Tidak berulang daur. Tidak berulang daur tu dia buat contoh. Dah tak ada. Cerita tengok nombor 6. Ka'anistuhidat fi syahrir rabi'. Seperti dia datang istihadah pada bulan yang keempat. Dia buat contoh dah atas tu. Lam yatakarrir daur. Dia buat contoh dah atas tu. Lepas tu wa nasyat akhiran naub. Dan dia lupa akan penghujung naub dia. Naub ni kitarang dia. Hak mana lah? 3 hak last sekali ke 5 hak last sekali ke 7 hak last sekali. Okey, boleh faham? Fihima. Akhiran naub fihima. Pada keduanya. Baik. Fihima tengok. Fihima takarrar daur walan tamtazim adatuha aw lam yatakarrar daur bil kulliyah. Tu fihima. Ketika tu ihtatat. Dia kena mengambil langkah ihtiyat. Fatahidu min kulli syahrin thalathah. Maka dia kena haid daripada setiap bulan 3 hari. Faham tak mi? Okey, tengok anda buat contoh belaka. Kita buat contoh dia. Hari ni kita kena buat contoh, dia mudah. Kita faham kat lagi. Okey. Kita sini kita ada berapa? Kita ada yang pertamanya dia lupa kadar-kadar tersebut. Susunan kadar tu dia lupa. Yang kedua tak susun. Okey, boleh faham? Yang ketiganya tidak berulang. Tidak berulang. Sekali je. Cuma dia lupa penghujung dia lagu mana. Maka semua benda ni dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dia kena ambil haid dia setiap bulan 3 hari. Okey, anda buat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, dia lupa susunan kadar tersebut. Okey. Sekarang ni, dengar balik. Haid dia 3, 5, 7. 3, 5, 7. Tapi dia nak gana susunan. 3, 5, 7. Memang 3, 5, 7 tu memang dah. Memang berlaku gitu 2 kali. Tapi aku lupa susun dia gana. 3, 5, 7 ke 5, 3, 7 ke 7, 3, 5. Aku lupa susunan dia lagu mana. Faham tak, Zul? Faham tak, Kiam? Okey. Contoh, kita buat 6 bulan. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Okey, kita buat contoh gitulah. Tapi, susunan dia warna. Susunan 3, 5, 7. Memang 3 hari sekali, 7 hari sekali, 5 hari sekali. Lepas tu begitu juga berlaku kali yang kedua. Tapi susunan kan 3, 5, 7 ke? Ataupun 7, 5, 3 ke? Ataupun 5, 7, 3. Hak mana se? Faham tak? Faham tak? Bulan yang ke-7, dia kena ikut susunan. Tapi sekarang ni dia lupa susunan dia mana. Maka dia kena mengambil langkah ihtiyat. Langkah ihtiyat adalah dia kena hukum haid dia yang paling sedikit. Paling sedikit berapa hari? 3. Jadi hak bulan yang ke-7 kena ambil haid dia 3 hari. Paling banyak berapa hari? Paling banyak 7. Daripada hari ke-4, 5, 6, 7, 4 hari lagi dia kena mengambil langkah ihtiyat. Faham tak lagi? Apa maksud langkah ihtiyat?
wajib dia kena sembahyang, wajib dia kena puasa. Dalam masa yang sama wajib dia kena tidak boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Tidak boleh dia berhenti dalam masjid. Okey, boleh faham? Dia tidak boleh membaca Al-Quran melainkan sekadar untuk dalam sembahyang sahaja. Nanti kita akan cerita bab ihtiyat di dalam bab mutahayyirah lagi. Faham tak Zul? Dan okey, sekali lagi kita buat contoh lain. Okey. Seorang perempuan nama dia saat ni Shima. Okey, kita tak nama Shima. Shima ni seorang perempuan nama dia Shima. Dia sebelum ni tak ada masalah. Cuma hik dia molek, susunan molek. 4 5 6. 4 5 6. Masuk bulan yang ke-7 datang istihadah. Yang mana darah datang atas satu sifat. Jadi bermakna dia ghairul mumayyizah. Maka dia kembali kepada adat dia. Oleh kerana adat dia susung molek, adat dia berbeza dan susung molek, maka kena ikut susunan tu. Tapi dia lupa hak mana dulu. 4 dulu ke 5 dulu ke 6 dulu. Okey, boleh faham? Maka untuk masalah dia ni, untuk bulan yang ke-7, hak dia kena ambil ihtiyat. Maksud dia ihtiyat, hak yang paling sedikit, hak tu yakin hak. Faham tak Gimin? Jadi hak paling sedikit apa saat ni? 4 5 6. 4 hari. 4 hari yakin hak. Lepas tu hak yang paling banyak apa hari? 6. Jadi bermakna hari ke-5 hari ke-6 dia mesti mengambil langkah ihtiyat. Okey, 4 hari dihukumkan haid, 5 dengan 6. Faham? 5 dengan 6 wajib dia kena benda ihtiyat. Wajib kena semayang. Wajib kena puasa. Tapi dalam bab setubuh, suami dia tidak boleh bersetubuh dengan dia sebab bimbang darah tersebut haid. Masalah baca Quran tidak boleh. Nak duduk dalam masjid tidak boleh. Akan datang kita akan bincang panjang lebar berkenaan dengan ihtiyat ketika kita bincang dalam bab dia. Bab mutahayyirah. Okey, jelas tak Zul? Okey, satu. Yang keduanya, dak susung. Hak sani susung. Okey, contoh. Bulan pertama datang 3, 4, 5. Bulan kedua 4, bulan ketiga 5. Lepas tu 5 3 4. 3 4 5 5 3 4. Susung tak gitu? Tak susung. Bulan ke-7 datang istihadah. Okey, bagi perempuan ni dia kena mengambil langkah ihtiyat. Okey, tengok angka bilangan yang paling sikit apa hari? 3 hari. 3 hari haid. Yakin haid. Paling banyak apa hari? 3 4 5 kita kata tadi kan? 5. Okey, daripada 4 dengan 5 tu dia mengambil langkah ihtiyat. Langkah ihtiyat akan datang kita akan cerita. Semayang wajib dia kena semayang. Puasa wajib dia puasa. Suami dia nak setubuh dia tak boleh. Nak bersetubuh dia dengan dia tak boleh. Lepas tu dia nak duduk dalam masjid tak boleh. Lepas tu kalau dia nak baca Quran tak boleh, melainkan hanya sekadar semayang saja. Akan datang kita akan bincang berkenaan dengan ihtiyat. Okey, habis. Jelas tak kiam? Jelas dah? Thumma, kemudian hiya, iaitu dia saat itu kahaidin, seperti perempuan haid. Ni langkah ihtiyat. Seperti perempuan haid fi nahwil wat'i, pada seumpama wati. Suami dia tak boleh setubuh dia. Wa tahirin, dan perempuan yang suci fil ibadah, dalam bab ibadat, ila akhiris sab'ah, hingga kepada penghujung 7. Kita tinggal. Kita dah kan? Hingga kepada penghujung 7. Maksudnya 3 hari waktu yakin haid, hari ke-4, 5, 6, 7. Waktu tu dia kena mengambil langkah ihtiyat. Pada sudut setubuh dia hukum seperti perempuan haid. Pada sudut ibadat hukum dia seperti perempuan yang suci. Wajib dia kena semayang, wajib kena puasa, boleh dia iktikaf. Kalau nak duduk saja-saja dalam masjid tak boleh. Hingga kepada penghujung 7 hari. Lakinnaha, tetapinya perempuan saat itu taghtasilu, dia kena mandi akhirul khamsah was sab'ah, pada penghujung 5 dan 7. Sebab dia 3 5 7. Okey, 5 kena mandi, 7 kena mandi. Thumma takunu, kemudian adalah ia katahirin, seperti perempuan yang suci, ila akhir syahr, hingga kepada penghujung bulan. Okey, oleh kerana kita habis dah masa, jadi kita kena berhenti sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung balik berkenaan dengan al-mutahayyirah. Sebelum daripada tu kita jawab soalan dah lewat dah. Kita jawab mula Azwar. Kita jawab air gabu ni. InsyaAllah kita cuba jawab air gabu ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.